Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam sejarah tingkatan 3 bab 4, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Sebelum itu saya ingin menerangkan bahawa ini adalah pengenalan kepada terbentuknya negeri-negeri Melayu Bersekutu daripada pelbagai negeri digabungkan dan di bawah satu pentadbiran. Baiklah, kita masuk dulu kepada bahagian bab 4.1, iaitu pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Sistem kesultanan yang diamalkan dalam pemerintahan di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor menjadi tonggak yang sangat penting. Sultan sebagai puncak kuasa dan kedaulatan turut diperkuat dengan dukungan para pembesar. Sebelum kedatangan kuasa British, pemerintahan kesultanan merupakan asas terpenting dalam sistem kerajaan negeri-negeri yang membawa kemakmuran. Pemerintahan Kesultanan Melayu. Pemerintahan Kesultanan Melayu membentuk sistem pentadbiran disusun dan diwarisi sejak turun-temurun. Kebijaksanaan pemerintah tempatan membolehkan perkembangan ekonomi, sosial dan politik berlaku di setiap negeri. Kerajaan Perlis. Latar belakang. Perlis merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Maharaja Siam mengiktiraf Syed Husin Jamulullail di Bangkok sebagai Raja Perlis yang pertama pada tahun 1843. Baginda diberikan gelaran Pia Songkram, Rama Wicit Wilis, Asmara Pia Pelit. Pada tahun yang sama, istiadat pengisytiharan turut diadakan di Istana Arau sebagai pemberitahuan kepada rakyat seluruh negeri Perlis. Hubungan luar dengan Siam terus berjalan dengan baik dan hubungan ini menjadi strategi Perlis untuk tidak diganggu gugat oleh kuasa lain. Dari segi pentadbiran, Raja Syed Husin Jamulullail membentuk pasukan pentadbiran yang berbawah terdiri daripada kalangan pembesar tempatan. Tun Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamulullail dilantik sebagai Raja Muda Perlis. Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Negeri Sembilan dibagikan kepada 22 buah mukim. Perundangan. Berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan, pelaksanaannya menitikberatkan kebajikan terhadap rakyat. Untuk pengetahuan anda, Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit merupakan gelaran yang diberikan oleh Raja Siam kepada Raja Perlis yang disingkatkan sebagai Pia Pelit. Kesultanan Kedah. Dari segi latar belakang, kerajaan Kedah bermula sejak abad ke-7 dan merupakan antara kerajaan terawal di negara ini. Kesultanan ini terus kekal hingga ke hari ini. Penampakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di kota Bukit Meriam. Pemerintah pertama yang bergelar Sultan ialah Sultan Muzaffar Shah. Pentadbiran. Sistem pemerintahan diketuai oleh Sultan dan pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Bagi membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan, diwujudkan pembahagian wilayah yang diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Di setiap daerah diwujudkan mukim-mukim yang dikendalikan oleh kalangan penghulu. Pada abad ke-19 terdapat 128 mukim di Kedah. Hubungan luar. Kedah menjalinkan hubungan luar dengan Siam sebagai strategi mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Hubungan dua hal ini berlaku dalam pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan. Dari segi perundangan, Kesultanan Kedah, Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650 yang memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. Terdapat 5 bab Undang-Undang Kedah. Pertama, Undang-Undang 1060 Hijrah atau 1650. Kedua, Tembera Datuk Seri Paduka Tuan 1075 Hijrah atau 1667. Dan ketiga, Hukum Kanun Datuk Kota Star Adat Bunga Emas. Keempat, Adat Kebesaran pada masa tabal orang besar. Dan yang terakhir, kelima, Adat Meminang dan Undang-Undang 1159 Hijrah atau 1704 Masihi. Tahukah anda, pembesar memainkan peranan penting dalam membantu pentadbiran negeri? Dalam tradisi Kesultanan Melayu terdapat beberapa kategori pembesar, iaitu pembesar peringkat negeri, melaksanakan perintah sultan, mengatur dan mengutip cukai di kawasan tertentu. Pembesar peringkat jajahan atau daerah, menjaga keamanan, mempertahankan kesedaran negeri, menyerahkan sebahagian hasil cukai kepada kerajaan, menyediakan tenaga kerja. Dan pembesar peringkat kampung dikenali sebagai penggawa atau penghulu, memungut cukai, membanggakan tenaga tentera, mengekalkan taat setia masyarakat antara pembesar dengan rakyat.
Seterusnya kita masuk kepada Kesultanan Kelantan, iaitu dari segi latar belakang. Meskipun Kesultanan Kelantan wujud pada abad ke-17, namun semasa pemerintahan Long Yunis pada tahun 1776 hingga 1794, Kerajaan Kelantan berjaya disatukan. Baginda memiliki takhta dengan gelaran yang di-Pertuan. Pertelingkan antara Kelantan dan Terengganu serta pengaruh Siam menyebabkan perubahan berlaku pada tahun 1812. Sebagai strategi bagi mengekalkan ancaman Terengganu, Sultan Muhammad I membuat persetiaan dengan Siam. Berikutan itu, Maharaja Siam mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I dan Siam meluaskan pengaruhnya di Kelantan hingga 1909. Dari segi pentadbiran, Sultan dibantu oleh para pembesar. Sistem ini dikenali sebagai sistem Jemaah Menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad II pada 1839 hingga 1886. Dalam pentadbiran wilayah, negeri Kelantan dibagikan kepada jajahan tertentu. Pada tahun 1904 terdapat 3 jajahan, iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Pada peringkat paling bawah, pentadbiran dijalankan oleh Tok Kueng yang turut dibantu oleh Imam. Hubungan luar Kesultanan Kelantan. Hubungan dengan Kerajaan Siam dijalinkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Selain itu, Kelantan menjalin hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu lain. Perundangan Kesultanan Kelantan. Pelaksanaan undang-undang syarak di Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad II membolehkan Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Baiklah, seterusnya ialah Kesultanan Terengganu. Latar belakang. Pengasas Kesultanan Terengganu ialah Sultan Zainal Abidin pertama yang menaiki takhta pada tahun 1708 dan kekal memerintah pada tahun 1733. Sistem pemerintahan ini membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan. Di bawah sistem kesultanannya, negeri Terengganu merupakan negeri paling akhir menerima penasihat British. Pentadbiran Kesultanan Terengganu. Sultan dibantu oleh pembesar sama ada sebagai penasihat baginda atau dalam urusan pentadbiran wilayah dan daerah. Sistem penghulu diperkemas ketika zaman pemerintahan Sultan Omar, iaitu dari 1839 hingga 1876. Pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahman. Terdapat pembesar bergelar Datuk, mata-mata yang bertugas menyambut kedatangan pelawat atau kenamaan Terengganu. Sistem Jemaah Menteri Kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau pengisytiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Hubungan luar Kesultanan Terengganu. Negeri Terengganu menjalinkan hubungan luar dengan Siam sejak abad ke-18. Selain itu, negeri ini menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan, Patani dan Johor. Hubungan ini membolehkan kedudukan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat diakui oleh negeri-negeri lain. Perundangan. Sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin pertama, sistem perundangan dan kehakiman berasaskan prinsip keadilan Islam dilaksanakan. Ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga, baginda melantik Tengku Musa sebagai ketua jabatan mahkamah untuk menjalankan urusan berkaitan keadilan dan perundangan. Pada tahun 1911, undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu digubal dan diamalkan. Hakim mahkamah pula dipilih secara teliti daripada individu yang berkebolehan dan mempunyai pengetahuan agama yang luas. Seterusnya ialah Kesultanan Johor. Latar belakang Kesultanan Johor. Institusi Kesultanan di Johor mempunyai sejarah yang panjang. Sebaik sahaja jurai keturunan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1659, Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Terengganu Dayang Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Kedudukan ini digantikan oleh ananda baginda iaitu Dayang Abu Bakar menjadi Sultan Johor pada 1885. Pentadbiran Kesultanan Johor. Ketika zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Johor mengalami zaman pemodenan. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan dan mewujudkan Majlis Jemaah di Raja Johor, Jemaah Menteri dan Jabatan-Jabatan Kerajaan. Pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Raja, Datuk Bentara dalam bertanggungjawab membantu pemerintahan Sultan. Selain itu, jawatan Menteri Besar dan setiausaha kerajaan diwujudkan bagi melancarkan pentadbiran. Hubungan luar Kesultanan Johor. Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain termasuklah dengan Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Selain itu, baginda menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor. Perundangan. Pada tahun 1855, Kesultanan Johor memasyurkan undang-undang tubuh kerajaan yang digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan.
Baiklah, Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran tersusun yang menjadi asas kemajuan kesultanan tersebut. Dalam sistem ini, raja menjadi tonggak paling penting. Tandingan pemerintah oleh raja dan pembesar memacu kemakmuran negeri. Selain itu, sistem undang-undang yang dilaksanakan dengan teratur dan teliti. Kita perlu menyadari bahawa kestabilan politik amat penting bagi mewujudkan keamanan negara. Pentadbiran yang sistematik pula menyumbang kepada kemajuan negara. Baik, kita masuk seterusnya kepada peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu selepas menerangkan serba-serbi sedikit sistem pentadbiran dan corak aktiviti pemerintahan di negeri-negeri tersebut. Baiklah, sebelum kehadiran British di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu berhadapan dengan pengaruh Siam, maka British tidak akan mampu untuk meluaskan kuasanya. Faktor peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Berbagai faktor mempengaruhi usaha peluasan kuasa British ke atas negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. 1. Kedudukan yang strategik. Kedudukan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu penting kepada perdagangan British. Kelantan, Terengganu dan Terengganu strategik di lawan perdagangan antara Siam dan Singapura. Kedua, menghalang kemasukan kuasa barat lain. Negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu merupakan penampan usaha kuasa-kuasa barat lain untuk campur tangan. Antara kuasa barat tersebut termasuklah Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia yang cuba meluaskan kuasa di negeri sekitar negeri Melayu Utara. British perlu menguasai negeri-negeri ini untuk menghalang kemarahan kuasa barat tersebut. Kemarahan kuasa barat dapat dilihat dari aspek berikut. Kemarahan kuasa barat ingin menguasai bahan mentah mencabar penguasaan British di negeri Melayu. Kedua, Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Ketiga, Amerika Syarikat berhasrat untuk meluaskan pengaruhnya di Terengganu. Keempat, Perancis berminat untuk meluaskan kuasa ke kawasan di Sekenting Kerah. Matlamat Perancis ini akan mengancam perdagangan dan kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa. Dan kelima, Rusia ingin membuka penempatan di ujung Salang. Ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Bagi Kedah dan Perlis, hasil pertanian dan peternakan menjadi sumber bekalan makanan yang diperlukan bagi memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang yang dikuasai oleh British. Bagi Kelantan dan Terengganu pula, aktiviti pembuatan seperti pertukangan dan pembinaan kapal menjadi sangat penting. Kedua-dua negeri ini menjadi pembekal pelbagai barang perdagangan kepada pedagang Singapura. Keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. British menghasrat menghubungkan Burma yang dikuasainya dengan Pulau Pinang dan Singapura. Pembinaan jalan raya, kereta api dan telegraf di antara Burma dan Pulau Pinang membolehkan British mempunyai rangkaian terus perhubungan dengan India. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan keselamatan British. Kelima, faktor beban orang putih. British mendapati Siam melakukan kekejaman di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagi mengujarkan tindakannya, slogan beban orang putih digunakan dalam usaha British meluaskan kuasanya. Strategi peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dijalankan secara berperingkat-peringkat. British menyadari bahawa negeri-negeri ini berada di naungan Siam dan tindakan agresif akan menimbulkan masalah. Oleh demikian, British menggunakan strategi perjanjian untuk memastikan kejayaannya. Dengan menggunakan kedudukannya di Pulau Pinang, British memantau perkembangan yang berlaku di negeri-negeri Melayu sebelum bertindak mengadakan perjanjian dengan Siam. Ke arah perjanjian Bangkok 1909. Negeri-negeri Melayu yang mempunyai hubungan rapat dengan Siam ialah Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagi kerajaan Siam, negeri-negeri ini adalah di bawah naungannya dan dikendaki mengantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali sebagai tanda pertuanan Siam serta kepatuhan kepada kuasa Siam. Sebaliknya, negeri-negeri ini menganggap pengantaran bunga emas dan perak merupakan tanda persahabatan. Pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini kurang menyenangkan pihak British. Matlamat utama British adalah untuk memastikan laluan perdagangan di antara China dan India berada dalam keadaan selamat. Menyadari bahawa konfrontasi secara bersemuka dan akan merugikannya, British menggunakan strategi perjanjian bagi meluaskan kuasa. Oleh itu, pada 1826, terdapat beberapa siri perjanjian melibatkan British dan Siam yang menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu. Perjanjian ini diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 yang membolehkan British meluaskan kuasa di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tahukah anda,
Perjanjian sulit 1897 antara British dan Siam ditandatangani pada 6 April 1897. British mahu memastikan tidak ada kuasa lain meluaskan pengaruhnya ke atas Kedah, Kelantan dan Terengganu. British mengakui hak pertuanan Siam ke atas negeri-negeri tersebut. Tetapi perjanjian tersebut diubah kepada perjanjian persempadan. Perjanjian sempadan British Siam ditandatangani pada 29 November 1859. Perjanjian ini menetapkan sempadan di antara sempadan negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah. Perjanjian ini menyelesaikan masalah sempadan di antara Perak, British dan Reman ataupun Siam. Dan kemudian diubah lagi satu perjanjian, iaitu perjanjian pada 1902. Pengisytiharan British Siam ditandatangani pada 6 Oktober 1902. Siam akan mengawal hubungan luar negeri Kelantan dan Terengganu. Negeri-negeri ini tidak boleh menyerahkan konsesi kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Pengisytiharan ini merupakan langkah penting bagi peluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara. Terusnya kita masuk kepada Perjanjian Bangkok 1809, iaitu Perjanjian Bangkok yang ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mei 1909. Perjanjian ini memberikan kuasa besar kepada negeri-negeri Melayu, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perjanjian ini membuka jalan kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa luar yang lain. Rentetan peristiwa Perjanjian Bangkok 1909. Rundingan antara pihak British dengan Siam bermula selepas Perjanjian Perancis-Siam. Perjanjian ini disahkan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam, iaitu E.H. Strobel dengan Ralph Paget, iaitu wakil British di Bangkok. Pada Jun 1907, pejabat tanah jajahan membenarkan usaha perundingan ini. 13 September 07, Strobel menemui Putra Damrong, iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam, bagi menyampaikan hasrat British. Pada 15 November 1907, hal tersebut disampaikan kepada Raja Siam. Pada Januari 1908 hingga Januari 1909, draft perjanjian dirangka pada tahun 1908 dan dipersetujui pada bulan Januari 1909. Pada 10 Mac 1909, perjanjian ditandatangani antara wakil British Ralph Paget dengan wakil Siam, iaitu Putra Deva Wongse Vara Prakar, yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Siam. Melalui Perjanjian Bangkok 1909, negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menerima seorang penasihat British. Walau bagaimanapun, pada tahap awal Kelantan dan Terengganu menolak kehadiran penasihat ini. Peluasan kuasa British di Johor. Johor memiliki sistem pemerintahan dan pentadbiran yang teratur sejak sebelum campur tangan British. Johor telah mencapai tahap kemakmuran yang tinggi. Kerana ini didorong oleh kebijaksanaan pemerintah Johor membangunkan negeri, sehingga pihak British tidak mempunyai sebarang alasan untuk meluaskan kuasa ke Johor. Namun begitu, penguasaan British terhadap Singapura menyebabkan kedudukan Johor terancam. Kemajuan dan kemakmuran Johor. Kemajuan dan kemakmuran Johor serta pemberdian yang dilaksanakan dalam pentadbiran menjadi faktor penting yang menyimbolkan Johor mengekalkan kedaulatannya hingga tahun 1914. Secara tidak langsung, Johor menerima kesan daripada pelaksanaan sistem pentadbiran barat di Singapura. Faktor kemajuan Johor. Berlaku perkembangan pesat dalam ekonomi komersial, terutama dalam sektor pertanian. Kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah, pemodenan Johor dalam pelbagai bidang, sama ada pentadbiran infrastruktur maupun sosial, yang membawa kemajuan dan kemakmuran yang menyeluruh. Kemunculan golongan pentadbir yang komited dan menjalankan tugas dengan berkesan bagi memakmurkan ekonomi Johor. Kebijaksanaan pemerintah dan pembesar Johor memajukan dan memakmurkan negeri menyebabkan British tidak dapat memanipulasi keadaan untuk campur tangan di Johor. Strategi British menguasai Johor. Kemajuan ekonomi Johor menyebabkan British mula merangka strategi untuk menguasai Johor. British bimbang kerana sebagai sebuah negeri bebas, Johor menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa barat lain. Oleh itu, British menjalankan strategi secara tersusun untuk menguasai Johor. Peluasan kuasa melalui perjanjian dan manipulasi dilaksanakan oleh pihak British terhadap Johor. Perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim yang menyatakan bahawa sekiranya jajahan Kesang hendak dijual oleh Sultan, kesan hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British.
Perjanjian Setia 1885 antara Johor dengan British menyebut bahawa Johor hanya akan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai seorang pegawai konsul dan lebih rendah daripada penasihat. Hal ehwal luar dikawal oleh British. Pada tahun 1879, Governor Negeri-Negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen British di Johor. Secara terancang, British berusaha memanipulasi kedudukan kewangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak $200,000 kepada Johor bagi membiayai pembinaan kereta api, landasan kereta api. Usaha ini tidak berjaya apabila cadangan tersebut tidak diterima kerana kesannya akan menjejaskan ekonomi Johor. Pada 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Arthur Henderson Young, Governor Negeri-Negeri Selat. Dalam perjanjian tersebut, jawatan konsul yang sebelumnya ditempatkan di Johor ditukar kepada penasihat am British. Douglas Graham Campbell dilantik sebagai penasihat am British pertama di Johor. Pelantikan ini juga menukarkan tahap Johor daripada negeri yang bebas dan berdaulat kepada sebuah negeri naungan British. Walau bagaimanapun perkembangan ini tidak menjejaskan kedudukan Sultan Johor, pihak British masih mengakui kedudukan dan kedaulatan Sultan. Kemampuan anak tempatan yang diterajui oleh Sultan Johor yang dibantu oleh gandingan pemimpin yang berwibawa membolehkan Johor berjaya mengekang asakan British. Namun pun begitu, asakan berterusan ini gagal juga dihalang sehingga menyebabkan British berjaya meluaskan kuasaan di Johor. Sikap jujur dan menjalankan tugas dan tanggungjawab oleh pembesar Johor sangat penting dalam memastikan kedaulatan Johor terus terjamin. Oleh demikian, jelaslah bahawa kewibawaan pemimpin amat penting dalam perjuangan maruah bangsa. Sekian dulu untuk bab kecil ini. Kita akan bersambung pada bab seterusnya mengenai sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.